Hai semua, terima kasih support Mahir Saham. Subscribe dulu bosku YouTube Mahir Saham dan jangan lupa follow FB page Mahir Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Untuk kali ini kita akan belajar satu indikator dipanggil sebagai Bollinger Band Indicator atau biasa kita panggil BB. Okey, itu Bollinger Band Indicator. Okey, untuk kali ini kita fahamkan secara teori baru kita pergi secara macam mana nak masukkan BB ni dalam chart ke. Okey. So fahamkan konsep dulu, teori dulu. Okey. So dalam teori ni kita akan belajar apa itu BB. Kemudian BB setting dia ada dua lah. Kita menggunakan BB squeeze atau lagi salah satu lagi. Okey, itu kita akan belajar secara detail. So sebelum detailnya kita kena tahu apa yang kita nak belajar. Okey, seterusnya kita akan belajar BB line. Okey. Dan kita akan cara guna BB ni macam mana. Okey. Itu yang kita perlu tahu dalam konten ni. So macam biasa sila catat, adakan buku nota dan juga pen, catat isi-isi penting. Okey. Seterusnya Bollinger Band. Okey. Apa maksud Bollinger Band ni? Bollinger ni adalah membaca pergerakan chart. Okey, kita nak baca candlestick tu sendiri. Bollinger Band BB memaparkan perubahan trend naik semasa mengesahkan hala tuju, memberi amaran kemungkinan kesinambungan atau memecah trend. Maksudnya daripada BB ni kita boleh tahu dia nak naik lagi atau dia nak jatuh dah. Okey, sell signal. Okey, itu yang kita menggunakan Bollinger Band, salah satu indikator. Okey, ini pula BB setting. Di chart nanti anda akan nampak bila kita tekan dia Bollinger Band, bila kita klik setting dia akan ada input dan gaya. So, apa yang anda perlu tahu, panjang 20 adalah sebanyak 20 hari pengiraan dia. Okey, sisi hampa piawainya pula kita akan letak default sebagai 2 sahaja. Itu yang anda perlu tahu. Okey, panjang 20 melambangkan jumlah candlestick yang digunakan untuk mengira. Maksudnya candlestick itu 20 hari lah. Okey, kalau kita guna daily. Okey, sumber tertutup menggunakan harga tutup dalam pengiraan. Maksudnya harga closing tu dikira untuk pengiraan BB ni selama 20 hari tersebut. Seterusnya sisi hampawan sebagai amplitude perkali atau sama dengan perkali atau gandaan. Untuk amplitude tu BB dia ada 3 line tu. Okey, itu yang dipanggil sebagai sisi hampawan. Okey, itu yang kita faham. So ini dia sahaja setting yang anda perlu tahu dan catat, benda ni penting. Okey, so BB line. Okey, BB line ni ada 3. Upper, middle dan juga lower band. Okey, biasanya orang panggil upper band, middle band atau mid BB, lower band. Okey. So kat sini kita boleh tengok daripada chart ni, paling atas ni adalah upper band iaitu warna hijau. Okey, apa maksud upper band ni? Upper band terlukis dengan menggunakan rumus standard deviation. Rumusnya adalah moving average tambah 2 kali standard deviation. Itu kalau kita nak faham secara teori, maksudnya itu cara macam mana dapatnya upper band tu. Okey, middle band pula sebenarnya ialah moving average MA. Okey, jika nilai 20 digunakan untuk setting Bollinger Band ini, maka garisan ini melambangkan moving average ini untuk 20 hari line ni untuk kalau kita guna daily. Biasanya kita pakai daily lah dulu untuk newbie ni. Okey, lower band pula terlukis dengan menggunakan rumus standard deviation juga. Rumusnya adalah MA tolak 2 kali standard deviation. Tadi kalau upper band MA tambah 2 kali standard deviation ni tolak. Okey, itu yang kita dapat lower BB. Okey, itu yang kita kena faham. Ingat ada upper band, middle band, lower band. Itu 3 benda yang kita kena faham. Okey, ingat 3 tu je. Okey. So, cara menggunakan indikator BB. Okey, support dan resistance. Okey. Ini kita boleh dikatakan sebagai bila kita dapat 3 band ni, biasanya kita letakkan lower band ni sebagai support. Okey, yang bawah sekali tu sebagai support untuk candlestick tersebut. Okey, kalau kita tengok kat sini, di sini ada support dia. Okey, dan upper band ni tak ada apa, lihat tu. Upper band ni adalah resistance dia. Okey, itu yang kita perlu fahamkan indikator BB ni. Yang kedua pula yang perlu kita faham adalah candle terkeluar daripada bawah lower Bollinger. Okey, maksudnya beli counter dan juga jual counter ni macam mana? First, menggunakan indikator BB line tadi, bila candle hijau dah naik sikit daripada lower BB, okey, di situ sebagai buy signal dia. Atau salah satu lagi kita boleh gunakan middle BB. Maksudnya dia dekat hampir middle BB atau terkena middle BB, itu masih lagi buy signal. Dan bila dah dia kena kat upper BB, dia upper band, dikira sebagai sell signal. Okey, kalau kita tengok kat sini contoh dia beritahu jual. Okey, itu salah satu. Okey, salah satu. So untuk buy
kita ada dua cara catat. Yang pertama, candle tu terkeluar di bawah lower BB, maksudnya ni adalah lower BB, candle di atas tu. Okey, kat situ ada permulaan buy signal, atau satu lagi kita ambil dekat dengan hampir middle BB atau terkena di middle BB sebagai buy signal, counter candlestick hijau. Dan dan jual pula kita ambil bila dia touch saja upper BB, atau kita tunggu dia nak jatuh balik ke middle BB, itu sebagai sell signal. Itu sell signal kita tengok candle merah terkena di upper BB atau terkena balik di middle BB, itu sebagai sell signal. Mana-mana ikut kita, yang penting kita serasi dengan tu, kita faham kat mana buy, kat mana sell. Okey, itu kita kena faham. Okey, cara menggunakan indikator BB. Okey, caranya kita sisi hampir awal tu kita tukar kepada 1. Kita nampak counter tu tengah sideways. Okey, BB dia pun semakin kecil. Okey, ini salah satu cara nak gunakan. Okey, Bollinger Band squeeze. Okey, tadi kita gunakan Bollinger Band line, maksudnya yang biasa kita gunakan sisi hampir awal 1. Okey, untuk BB squeeze ni salah satu cara untuk orang kata kalau biasa pernah dengar naga keluar api lah apa kan. Ni salah satunya. BB dia akan kecil macam tu, kecil. Okey, kalau kita tengok dalam gambar ni, daripada besar ni dia jadi kecil macam sideways, bentuk sideways. Okey, pada masa tu harga adalah bermain rapat di antara tu. Okey, bermain rapat je ada upper BB, lower BB lah. Okey, bila dah berakhir bukan berakhir macam contoh dia dah mengecil, dah hampir kecil dah. Okey, kat situ bila saja candle tu sentuh middle BB tu, di situ ada permulaan signal. Maksudnya kat sini kalau kita tengok ni satu candle yang panjang ni, okey, satu candle yang panjang tu, di situ ada permulaan signal untuk buy signal untuk Bollinger Band squeeze. So ingat Bollinger Band squeeze kita gunakan piawan tukar kepada 1, sisihan piawan tadi. Okey, itu yang kita kena faham. Dia akan sideways dulu, baru dia nak macam breakout macam tu. Okey, ini dipanggil breakout, maksudnya naga keluar api, naga bola api. Macam tu. Bahasa kalau orang pernah dengar. Okey, itu salah satu ayat. Okey, so ini cara dia. Untuk BB square ni mudah saja. Okey, kita masukkan indikator BB di FN ni ada indikator, masukkan Bollinger Band. So kita tekan setting panjang 20, sisihan PRY 1, okey, dan tekan OK. Itu saja kita kena buat. So kita nampak kat sini, saya campur dengan satu lagi indikator, iaitu volume. Sebab apa kita nak tengok volume spike. So cara dia mudah je, pergi dekat volume, type volume, masukkan ni detail semua, klik saja ni volume dengan MA volume. Sekejap lagi saya cerita. Okay, so ini contoh saya ambil counter master, saya gunakan daily. Okay, volume. Okay, macam mana kita nak tengok ni signal waktu kena line middle BB. Okay, kita tengok candle hijau kena middle BB ni, dan volume spike. Kenapa saya pakai volume tadi? Saya tengok volume spike ni, sebab tu saya buat line MA volume ni. MA volume ni pun line MA moving average 20 hari juga. Pengiraan dia sebanyak 20 hari juga. Sebab tu signifikannya saya pakai volume dalam indikator BB ni. So maksudnya BB plus volume. Okey. Maksudnya bila volume hijau lebih daripada line MA volume ni, maksudnya dia ada volume spike, maksudnya ada satu momentum yang kuat. So ditambah pula memang dia kena waktu tu di middle BB ni. Di middle BB ni ada permulaan signal untuk kita beli. Okey, itu yang pertama kita kena faham. Okey, dan kita layan je. Okey, itu signal waktu kena middle BB. Okey, kita faham itu. Apa yang perlu diperhatikan adalah volume mesti melepasi line orange yang menunjukkan satu spike yang berlaku dan pergerakan seiring, iaitu candle cuba naik ke upper band. Di situlah satu signal. Saya dah terangkan. Okey, maksudnya signal warna hijau ni, candle warna hijau ni kena middle BB. Lepas tu ada volume spike pula. Kalau kita tengok ni, volume ni melebihi MA volume tu. Itu permulaan signal. Itu yang kita kena faham. Okey, tu saya tunjuk. Okey, seterusnya signal menjual pula. Macam mana signal menjual? Sebab tadi master belum ada lagi signal menjual, kita layan je lah. Okay, signal menjualnya pula adalah bila candle merah sentuh balik upper band bersama volume merah yang besar atau mencucuk line orange. Okay, kalau kita tengok kat sini, macam mana kita nak tengok? Ni yang saya tunjuk anak panah ni, candle merah dah kena balik upper band. Sebab apa? Dia dah naik daripada upper band tu, maksudnya bila dia ada momentum, dia akan pecah upper band, pergi naik. So dia akan retrace atau jatuh balik kepada upper band. Okey, di situ ada permulaan untuk kita menjual. Okey, dan
kita tengok pula signal volume pula dia atas pada MA volume atau betul-betul di MA volume. Maksudnya volume dah ada untuk menjual waktu tu. So kita selamatkan keuntungan kita dan kita jual je. Okay, itu yang kita kena faham tentang signal untuk menjual ni. Okay, itu saya tunjuk contoh dan juga saya tunjuk anak panah volume yang ada waktu tu. Okay, itu yang kita kena faham. Okay, selain tu juga kita tunjuk salah satu lagi cara kalau kita tak nak tengok candle merah, kita tengok candle hijau. Bila volume hijau makin mengecil dan volume merah mula mencucuk line, orang kita perlu alert untuk mengambil keuntungan. Ni salah satu maksudnya kita dah tengok dia dah tinggi. Okey, tak nak tunggu candle merah, kita terus tunggu tengok candle hijau tu. Maksudnya sebelum ni volume cepat, lepas tu tiba-tiba volume hijau tu dah kurang dah. Maksudnya dia kena line MA volume saja atau di bawah parah line MA volume. Dan kalau kita tengok volume merah ni pun dah start nak naik. Itu di situ dah start kita kena ambil keuntungan. Itu cara nak fahamkan tentang BB squeeze ni. Okey, itu cara dia. Okey, itu saja untuk perkongsian kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, ini Bollinger Band adalah satu indikator. So kalau kita rasa kita boleh pakai, kita boleh fokus dengan Bollinger Band, fokus saja BB. Sebab apa? Dia pun signal, salah satu signal yang mudah untuk ditengok kalau digabungkan dengan volume. Sebab apa? Volume ni adalah untuk kita fahamkan dia spike apa ke tak. Itu yang kita kena fahamkan tentang Bollinger Band plus volume ni. So salah satu teknik yang kita boleh pakai, anda rasa sesuai, anda boleh pakai, dan ni boleh dikatakan salah satu teknik untuk swing atau intraday. Okay, untuk membezakan dia, biasanya untuk intraday ni kita pakai time frame 15 minit dan juga 30 minit, dan untuk swing kita pakai daily lah. Daily paling mudah, daily atau weekly. Okay, tapi bagi newbie saya sarankan pakai je daily dulu dan tak perlu fokus untuk intraday. Dan untuk intraday ni kita menggunakan teknik-teknik lain lagi. Jangan fokus ni untuk swing ke salah satu cara. Kalau anda rasa anda sesuai dengan teknik Bollinger Band, pakai fokus teknik bagi betul-betul faham. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak beli atau jual saham apa dalam Bursa Malaysia ini, perlu ada ilmu pengetahuan. Kena tahu beli untuk short term ke, mid term ke, ataupun long term. Anda berminat nak belajar? Jadi kami nak bagi hadiah percuma kepada anda, iaitu e-book yang bernilai RM299 secara percuma. E-book ini setebal 100 muka surat lebih. Kalau malas, jangan download. Bagi yang serius sahaja, sila download e-book tersebut sekarang.